Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah penilai saya dan juga rakan-rakan. Nama saya Nur Fatin Azura Suhana binti Salihuddin. Nombor matrik saya 2034. Saya daripada Diploma Pengurusan Peruncitan. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan akhir latihan industri saya di syarikat Yong Chow Sing Paper Mills Sdn Bhd, Melaka. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan latihan industri, iaitu kursus ini adalah wajib diambil oleh semua pelajar politeknik. Yang kedua, tempoh pengajian latihan industri ini adalah selama 20 minggu. Yang ketiga, firma adalah pilihan pelajar itu sendiri. Yang keempat, dapat pendedahan sebenar tentang situasi alam pekerjaan. Yang kelima, mendapat pengalaman dan dapat keyakinan untuk berkomunikasi dengan orang. Yang keenam, dapat menilai kemampuan pelajar dan dapat menggalas tanggungjawab dengan baik. Yang ketujuh, akhir sekali adalah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pembelajaran di dunia pekerjaan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang latar belakang syarikat Yong Chow Sing Paper Mills Sdn Bhd, Melaka. Syarikat Yong Chow Sing Paper Mills Sdn Bhd, Melaka telah ditubuhkan pada 22 Oktober 1973. Syarikat ini juga adalah kepunyaan keluarga Tan, di mana syarikat ini adalah syarikat perniagaan milik keluarga. Syarikat ini juga mempunyai seramai 250 orang tenaga kerja dalam satu masa. Syarikat ini adalah syarikat pengeluaran kertas tisu yang mendapat pengiktirafan OEM, iaitu Original Equipment Manufacturer. Nama produk pengeluaran syarikat ini adalah bilag tisu. Visi syarikat ini adalah untuk menjadi produk kertas tisu yang teratas pembekal di Malaysia dan pakar dalam jenama OEM, Original Equipment Manufacturer. Manakala, misi syarikat ini adalah menyediakan perkhidmatan sehenti kepada pelanggan yang memerlukan produk kertas tisu atas jenama tersendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan teknikal, iaitu penerimaan barangan. Di dalam gambar rajah yang pertama ialah penerimaan barangan daripada direct store delivery, di mana penerimaan barang yang tiada purchase order. Di dalam gambar rajah yang kedua pula adalah direct store delivery juga, tetapi penerimaan barangan tersebut mempunyai purchase order (PO). Dan yang terakhir sekali adalah warehouse delivery, iaitu penerimaan barang dari warehouse itu sendiri. Seterusnya ialah pemeriksaan barangan, di mana proses menjalankan pemeriksaan barangan yang telah sampai ke gudang. Yang kedua adalah pemeriksaan kuantiti yang mencukupi seperti yang tertera di dalam dokumen tempahan ataupun invoice. Selain itu ialah stock take, di mana proses ini dilakukan pada setiap bulan 2 kali. Tujuan stock take adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat lebihan atau kekurangan barangan di dalam stor maupun di dalam gudang. Laporan teknikal yang keempat ialah penyusunan barang. Saya telah menyusun barang stationery di dalam almari penyimpanan alat stationery di dalam bilik Human Resources. Tujuan penyusunan barang ini adalah untuk memudahkan mencari barang yang diinginkan. Yang kelima ialah pemulangan barang, di mana pemulangan barangan dilakukan sekiranya terdapat barangan yang rosak ataupun kuantiti yang tidak mencukupi. Barang tersebut akan dipulangkan ke vendor. Seterusnya, saya juga telah ditempatkan di beberapa bahagian di dalam syarikat Yong Chow Sing Paper Mills Sdn Bhd, Melaka. Antara kerja-kerja yang saya lakukan adalah membuat stiker barcode, iaitu pembuatan stiker barcode adalah bertujuan untuk ditampal pada tisu yang telah dikeluarkan dari bahagian pengeluaran. Selain itu, saya juga telah mengira dan merekodkan stok saliva test kit, di mana saya telah mengira jumlah masuk dan keluar kuantiti test kit tersebut. Yang ketiga, saya telah memantau pemprosesan mesin. Tujuan pemantauan diadakan adalah untuk memastikan mesin itu dapat mencapai jumlah pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Yang keempat ialah subsidi makanan, iaitu pemberian makanan percuma kepada pekerja yang bertujuan meringankan beban pekerja di syarikat itu.
Seterusnya, saya telah membuat caruman KWSP di mana telah membuat tuntutan bayaran caruman KWSP untuk pekerja driver lori kerana caruman mereka adalah dibayar oleh pihak syarikat. Yang keenam, saya telah mempelajari cara memasukkan data di dalam sistem 701 klien untuk mengakses kad pekerja yang bermasalah mahupun mendaftar kad pekerja yang baharu untuk pekerja-pekerja. Seterusnya ialah purchase requisition di mana permintaan pembelian barangan untuk dipesan pada bahagian purchasing yang telah dibuat oleh mana-mana bahagian. Sebelum permintaan pembelian dihantar pada bahagian purchasing, mereka perlulah mendapat pengesahan daripada bahagian human resources. Akhir sekali, saya juga telah diajar untuk deal with supplier di mana saya telah berurusan dengan pembekal daripada syarikat Gas Malaysia Distribution Sdn Bhd. Laporan teknikal yang seterusnya ialah promosi di mana saya telah pun membuat pengiklanan syarikat dan menampak pengiklanan tersebut pada papan pengiklanan yang telah disewa oleh pihak syarikat. Pengiklanan tersebut berkaitan tentang pencarian pekerja baru berdasarkan bidang yang telah dipaparkan di papan pengiklanan dan secara tidak langsung dapat memperkenalkan syarikat Yong Chow Sing Paper Mills Sdn Bhd Melaka. Kesimpulannya ialah dapat meningkatkan lagi keyakinan pelajar. Yang kedua, dapat mempelajari cara berkomunikasi dengan pihak atasan dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat menimba pengalaman, ilmu pengetahuan dan mendapat pendedahan yang berguna. Dan akhir sekali, dapat mendisiplinkan diri sebagai seorang pekerja di syarikat tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih.